Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan teruskan untuk waris ifrit bagi bab yang seterusnya, satu keputusan pilihan terakhir. Ada suatu ketika, aku seolah-olah dapat merasai hangat tangan ibu yang sentiasa mendampingiku. Aku dengar ada yang memanggil-manggil namaku, namun tidak mampu untuk aku membalasnya. Dah berapa lama agaknya saya tidak sedarkan diri? Tanyaku. Dalam kiraan saya 7 hingga 9 hari. Seminggu, aku bangkit. Ya, tak dapat aku menahan air mata mendengar jawapan Nur. Pernah sekali, itu aku terdengar perbualan ibu dan ayah. Rupa-rupanya, mereka jua pejuang dalam seni persilatan. Tapi, mengapa mereka rahsiakan? Banyak persoalan untuk aku ungkapkan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana untuk aku keluar dari ruang ini. Oleh kerana aku lulus dalam ujian itu, kakiku tidak diikat seperti Nur. Aku bersalaman dan memohon maaf kepadanya kerana perlu meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Lantas, Nur bercerita tentang kaedahnya. Namun pada ketika memasuki ruang itu, aku hanya ada 9 jam sahaja untuk keluar. Jika tidak, aku akan mati. Pantas aku mencari tempat yang dimaksudkan. Lorong itu sememangnya tidak berpenghuni. Ada terlalu banyak simpang yang boleh mengelirukan. Namun, Nur telah mengajarku untuk kekal fokus. Aku perlu merasai permukaan pada setiap simpang yang mana panas dan mempunyai permukaan yang sama dengan laluan sebelumnya. Itu adalah jalan yang betul. Tempat itu adalah sebuah pusar hitam. Aku perlu memasukinya. Kemudian, dahiku yang telah ditanda lulus, itu akan mengeluarkan cahaya untuk aku mencari pintu kembali ke dunia melalui gerbang Gapura Sakti. Lama juga perjalananku sebelum sampai ke tempat itu. Ketika aku tiba, jiwa mula rasa berbelah bahagi. Pusar itu amat besar. Pusar hitam ini kelihatan seperti senja hampir tiba. Maknanya, jika ketika ini senja waktu di dunia, aku perlu kembali sebelum subuh. Jika tidak, sudah pasti aku akan selamat disemadikan. Aku tiada pilihan, perlu melompat sehingga ke dasar pusar hitam itu. Ya Allah, bantulah aku. Bismillah. Segera aku memasuki pusaran gergasi itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suara ibu dapat kudengari, kemudian menghilang di dalam pusar hitam ini. Rupa-rupanya, waktu 9 jam itu adalah sebuah peluang untuk aku kembali. Aku seolah-olah telah mati di dunia kerana pusaran ini. Gelap. Benar, lama-kelamaan, cahaya kekuningan mula terpancar sendiri untuk aku mencari lokasi, pintasan ke alam realiti. Ya Allah, mengapa aku diuji sebegini? Pantas aku mencari sebaik mungkin dalam kepulan seperti asap itu. Sesekali terlihat jasad jernih berbentuk manusia di sana-sini. Mungkin kerana gagal melepasi ujian ini. Aku tidak mahu membuang masa dan tenaga, juga tidak mahu menjadi seperti mereka. Ya, aku perlu mencari huruf ba. Huruf itu akan memantulkan cahaya kekuningan dari dahi dan kemudiannya membuka laluan ke dunia melalui titik di bawahnya. Nurin Wafa. Terdengar sayup-sayup suara itu. Tidak aku pedulikan. Nurin Wafa. Semakin nyata dan jelas butirnya. Astaghfirullahalazim. Seakan tidak percaya akan apa yang baru dilihat. Wajah Rizal berada di mana-mana sahaja. Memang benar,
dia tidak mahu aku kembali, apa salah aku? Namun, aku yakin ini adalah jelmaannya. Aku perlu tewaskannya. Sungguh, jika inilah pengakhiranku, sekurang-kurangnya aku telah berjuang sebaik mungkin. Pada ketika aku meletakkan sepenuh pengharapan kepada Allah, cahaya di dahiku semakin terang. Masya Allah. Adakah ini cahaya-cahaya daripada hadiah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas daripada orang ramai ketika ini? Ya, aku kesuntukkan masa. Ini bermakna aku telah disahkan meninggal dunia dan orang ramai mula bersedekah kepada rohaniku. Ya Allah, cahaya terang itu cukup membantu. Jelmaan-jelmaan itu kalah dengan cahaya. Mungkin ini sahaja peluang yang aku ada. Aku menghadiahkan surah-surah itu kepada diriku sendiri dan juga ayat-ayat yang telah dipelajari. Ya, 3 ayat terakhir daripada surah Yasin serta 4 ayat terakhir surah Al-Hashr, aku lazimkan bacaan itu dan hadiahkan kepada diriku. Maha suci Allah, cahaya yang lebih terang kini menyuluh di dalam pusaran gergasi. Tidakkah diakui bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang demikian besarnya, berkuasa menciptakan semula manusia, sebagaimana dia menciptakan mereka dahulu? Ya, dialah pencipta yang tidak ada bandingannya, lagi yang maha mengetahui. Sesungguhnya, keadaan kekuasaannya apabila dia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah dia berfirman kepada, yakni hakikat benda itu. Jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Oleh itu, Maha Suci Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Surah Yasin, surah ke-36, ayat 81 hingga 83. Memahami maksud sesuatu ayat itu amat memberi kesan kepada diri dan memberikan impak berbeza ketika menggunakannya. Tidak aku jangkakan titik huruf ba itu muncul di bahagian tengah pusaran. Ini bermakna, itulah laluan yang akan menghubungkan aku ke dunia realiti. Hanya halangan terakhir daripada jelmaan-jelmaan Rizal ini sahaja. Maka, aku perbanyakkan lagi zikir dan bacaan ayat-ayat suci yang dihadiahkan kepada diri sendiri. Sungguh, itu amat membantu perjalanan ini. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang mengetahui perkara gaib dan nyata. Dialah yang amat pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menguasai yakni sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera daripada segala kekurangan, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha mengawal serta mengawas, yang maha perkasa, yang maha gagah yakni menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya, maha suci Allah daripada segala yang mereka sekutukan dengannya. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan yakni daripada tiada kepada ada, yang membentuk rupa yakni makhluk-makhluknya menurut yang dikehendakinya, yang mempunyai nama-nama yang terbaik yakni Al-Asma'ul Husna. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Al-Hashr, surah ke-59, ayat 22 hingga 24. Yakin. Aku amat yakin akan Allah melebihi segala kekuatan makhluknya. Aku tekad dengan nama Allah melalui laluan titik itu menuju ke dunia realiti, di mana letaknya jasadku. Hanya izin Allah sahaja yang mampu meletakkan kembali diriku ke dalam jasad yang bakal dikebumi itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Terus aku menyusuri laluan itu. Hanya warna putih sahaja yang dapat kulihat. Pergerakan itu terlalu pantas. Hanya berharap
agar tiada lagi gangguan yang muncul. InsyaAllah, pantas kembali ke dalam jasad. Tidak lama selepas itu, aku merasai kehangatan tubuhku. Namun, bauan kapur barus yang dahulu mendatangi rangsangan hidup. Ya Allah, pantas aku cari kekuatan untuk menggerakkan tubuh. Bismillah, aku paksa diri untuk bangkit. Allahu Akbar. Hingar-bingar suasana jeritan di sana sini. Aku tidak tahu apa yang berlaku. Dapat kurasakan seseorang sedang meleraikan ikatan di atas kepalaku. Subhanallah, aku dalam balutan kafan. Masya Allah. Itu dia maksud terlerainya balutan kafan. Okey. Subhanallah. So tuan, 3 petala. Rahsia perguruan sakti. InsyaAllah. InsyaAllah temui kami minggu hadapan hari Isnin jam 10 malam bersama saya dan juga Tuan Amir di Buku Puris dan juga Rafidin Rohani. InsyaAllah Tuan Amir, terima kasih. Okey. Jadi pada semua yang masih tak dapatkan lagi buku ni, DM segera, stok sangat terhad, direct dengan Tuan Rafi atau dengan kami, Buku Puris. Terima Boleh, kasih. insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.